Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan puan-puan, ibu bapa, guru-guru dan adik-adik sekalian. Alhamdulillah bertemu kita dalam siri rancangan perkongsian motivasi dan kemahiran sistem best belajar. Untuk pengetahuan cikgu-cikgu sekalian, sesi online saya setakat ni dah hampir 40 jam lah. 40 jam sudah berjalan. Banyak pelajar-pelajar yang telah manfaatkan, ada juga sekolah-sekolah yang telah terima manfaat, ada juga ibu bapa yang turut berserta. Tidak terlupa juga kaki tangan kerajaan yang buat kursus secara online. Baiklah, untuk cikgu-cikgu sekalian, memandangkan hari ini adalah hari Isnin, suka saya nak kongsikan tentang sistem best belajar kepada cikgu-cikgu, ibu bapa dan adik-adik semua. Baiklah, khusus untuk adik-adik yang tingkatan 5 ni, alhamdulillah, tahniah, sejak beberapa minggu yang lepas sudah pun kita memulakan sesi pembelajaran. Namun motivasi ataupun semangat lama tu nak kena hidupkan balik. So untuk hidupkan kembali kita kena ada beberapa strategi. So strategi tu saya nak kongsikan dalam video yang ringkas ini, khususnya untuk adik-adik tingkatan 5, mungkin juga tingkatan-tingkatan lain, sekolah rendah mungkin di rumah, untuk cikgu-cikgu dan juga untuk ibu bapa. So tanpa lengahkan masa, mari saya kongsikan. Tuan-tuan puan-puan, ada pelajar pernah tanya saya, cikgu saya kenapa namakan sistem best belajar? Kenapa tak letak motivasi belajar je, motivasi best belajar ke? Kenapa kena ada motivasi, kemahiran, sistem best belajar? So ini dia perkongsian saya tuan-tuan untuk guru-guru, ibu bapa dan anak-anak sekalian, adik-adik sekalian. Saya, cikgu saya ni, seorang yang sangat percaya, berpegang yang sistem memberikan hasil. Sistem memberikan hasil. Motivasi tidak. Kalau tengok kat skrin ni, systems produce results. Kalau kita ada beberapa kaedah A, B, C, D. Kalau kita ikut A, B, C, D tu, insya-Allah kita akan dapat sama ada 100% ataupun 80%. Yang pastinya tak gagal lah. Yang pastinya tak gagal dan kalau sekadar motivasi, takut ianya tidak kekal lama. Sebab cikgu saya seorang yang sangat percaya yang motivasi, inspirasi, rasa bersemangat, energized, energetic, semua ni sementara. Dia ada naik turun. Kita tak katalah tak penting, benda tu penting, tapi dia ada naik turun. Berbeza sistem, berbeza kaedah, strategi, teknik. Benda ni kalau kita dah kuasai, insya-Allah bila-bila kalau kita buat, kita boleh dapatkan hasilnya. Dia sama macam contohnya badminton. Bila kita nak main badminton, kalau kita tak tahu cara pukul badminton tu, kita tak tahu cara servis, cara smash, cara ambil bulu tangkis tu, kalau tak tahu teknik, macam mana nak main? Bayangkan seorang budak ataupun bayangkan seorang tingkatan 5, seorang pelajar tingkatan 5 yang bersemangat ni. Okey, aku nak jadi juara jago negara. So dia pun masuk kat gelanggang badminton, dia nak main badminton. Dia dah bersemangat ni. Tapi sebab tak ada teknik, so mungkin dia akan kalah. Berjaya tu sukarlah, melainkan kalau pihak lawan dia pun tak reti main juga ke. So sebab tu sistem, kaedah, teknik, strategi sangat penting. Untuk tu lagi satu adik-adik semua dan guru-guru, tuan-tuan puan-puan, saya juga mengamalkan beberapa strategi teknik dalam hidup saya dan bukan dalam belajar sahaja, bukan dalam belajar atau kerja sahaja, saya amalkan juga dalam latihan saya, dalam amalan pemakanan saya, dalam senaman harian. Setakat ni alhamdulillah setiap hari saya cuba konsisten diri saya sama ada pagi, petang atau malam. Yang penting saya akan bakar sekurang-kurangnya 100 ke 200 kalori. Benda ni sangat penting. Dan benda tu perlu dilakukan secara bersistem. Makan pun sama. Kalau main belasah je, takut badan ni yang setakat ni okey, takut jadi balon. Takut jadi balon. Belajar pun sama Setakat ni alhamdulillah hari tu baru je tamat master Januari hari tu, alhamdulillah dengan dengan kepujian ataupun dapatlah konvo dengan orang kata selempang, konvo dengan selempang. Saya tak pernah sangka ibu bapa, cikgu-cikgu, adik-adik semua siapa yang tahu kalau sejarah saya pernah gagal SPM, saya bangkit kembali dan buktikan yang saya boleh berjaya dengan strategi yang betul. So saya amalkan dalam master saya, menjadi, tak sangka. Dan sekarang tengah buat PhD, alhamdulillah, doakan kejayaan bersama-sama. Takkan ni nampak progres agak menarik. Mungkin dalam setahun 2 tahun lagi akan habis insya-Allah. So apa-apa pun dia berbalik kepada sistem. Sistem tu sangat penting Dan di sini saya nak kongsikan sistemnya. Kalau adik tengok di sini, cikgu-cikgu, ibu bapa, kalau lihat di sini kita ada sistem best belajar. Sistem best belajar berpaksikan kepada 6 perkara utama. Pertama, kita ada di sini matlamat. Pertama, kena ada matlamat. Bila dah ada matlamat, kena adalah tindakan. Tindakan yang dimaksudkan sini bukanlah bertindak. Bukan maksudnya, okey, saya nak dapatkan KFC, lepas tu pergi beli KFC. Bukan macam tu. Dalam konteks belajar,
tindakan yang dimasukkan kat sini ada 3 pecahan. Pertama, cipta mood untuk belajar. Cipta mood untuk belajar. Kena tahu kaedah cipta mood untuk belajar. Kedua, bila baca buku, cara pantas nak faham. Dia lebih kurang macam speed reading, tapi saya sesuaikan speed reading yang mengikut budaya Malaysia. Budak-budak kita ni, budak-budak kita ni dia nak kalau boleh sekejap dah cepat berjaya. Dia nak cepat dapat hasil. So adalah kaedah dia. Nak kata berkesan sangat 100% tak, tapi sekurang-kurangnya 80% menjadilah. So pertama tadi ialah cara cipta mood untuk belajar. Kedua, cepat faham apa yang dibaca. Ketiga ialah personality diri. Kadang-kadang kita ada seorang pelajar yang mungkin dia seorang yang task oriented. Kalau dia jenis task oriented, cara belajarnya berbeza. Kalau dia seorang yang people oriented, cara belajarnya juga berbeza. So selalunya personality ni saya akan kongsikanlah dalam program ataupun secara online atau mana-mana cikgu yang bertanya, insya-Allah saya suka je berkongsi secara WhatsApp pun boleh. Itu antaranya lah yang biasa saya kongsi. Dan yang ketiga ialah memori. Maksudnya, matlamat dah ada ni. Okey, aku nak jadi pelajar cemerlang, aku nak dapat 5A dalam SPM ataupun straight A. Lepas tu dia dah tahu cara untuk baca pantas. Seterusnya langkah ketiga ialah kenalah tahu cara nak hafal. Tak bolehlah baca je kan. Nak tak nak kena hafal. Minta maaf cikgu-cikgu walaupun kita beritahu kepada anak murid kita yang sebenarnya tak perlu sangat hafal, faham cukup. Hakikatnya tidak. Faham je tak cukup, kena ada hafal. Okey, kena hafal. So bila dah ada input, kenalah ada output. So output ialah kaedah nota yang biasanya saya buat dalam dua teknik lah setakat ni. Dua teknik. Pertama, kaedah kad kebat. Kedua, kaedah peta minda ataupun peta apa orang kata, peta minda yang saya mudahkan mengikut budaya Malaysia. Okey ya, bukan terlalu budaya barat lah. Sebab budaya barat dia lebih mewarna, gambar-gambar apa semua, tapi rupanya budaya Malaysia tak sesuai sangat. Ini berdasarkan pengalaman 12 tahun saya lah. Ini yang saya dapati. So bila dah ada 4 kemahiran ini, pelajar perlu latih secara bertubi-tubi ataupun latih secara bersistematik. Dia tak boleh macam ala kadar. Dia ada kaedah dia. Ada kaedah dia, latih secara bersistem. Dan akhir sekali insya-Allah kalau masuk ujian sama ada A atau B. Tak mampu dapat A, insya-Allah A. Tak mampu dapat B, insya-Allah A. Itu dia. Maksudnya insya-Allah dengan mengamalkan skill yang kita telah berikan dan bila dia berlatih secara bersistem, insya-Allah dia dapat A. Kalau tak dapat A, B. Kalau tak dapat B, A. Dia tak ada C lah. InsyaAllah lah tak ada C. C tu paling teruk lah. Maknanya kalau dapat C tu syukurlah. Tapi setakat ni pengalaman saya, kalau dia betul-betul aplikasikan ini, sama ada dia dapat A, A+, A- ataupun B. InsyaAllah. So tuan-tuan dan puan, ini sekadar sedikit perkongsian saya. InsyaAllah dalam video-video akan datang, saya akan pergi lebih detail lah supaya ibu bapa boleh amalkan ini di rumah untuk kepada anak-anak. Mungkin guru-guru boleh kongsikan ini di sekolah. Dan untuk adik-adik pelajar tingkatan 5 khususnya, memandangkan sebab tahun ni special, khususnya SPM dan juga STPM, insya-Allah lah boleh dijadikan ini sebagai satu manfaat, sebagai satu latihan, sebagai satu guideline, insya-Allah. So, ada David Beckham di sini. Okey, maksud saya begini ya tuan-tuan dan puan-puan. Apabila kita dah ada kemahiran dan kita berlatih secara bersistem, kita akan dapat kejayaan. Dalam konteks ni kita ambil David Beckham. David Beckham dia ada teknik-teknik sepak bola dia. Maknanya dengan cara rembat, dengan cara sepak bola skru, dengan cara lob. Dan difahamkan tuan-tuan dan puan-puan, apa yang mengikut apa yang saya pernah baca beberapa tahun dulu. David Beckham sehari dia akan berlatih. Dia akan berlatih sepak bola hampir 400 ke 800 kali sehari. 400 ke 800 kali. So bayangkan kalau sehari 800, 5 hari dah berapa dah? Dah berapa ribu dah? Kerana hasil latihan bersistem itu menjadikan dia antara pemain yang paling mahal bayarannya dan dia boleh ambil bola dari corner, daripada sepak penjuru tu, kalau disepak, bola tu boleh pusing masuk gol. Masuk gol lah. So pastinya kerana latihannya yang secara bersistem, secara berdisiplin menyebabkan dia menjadi mahal. So pastinya untuk adik-adik, untuk tingkatan 5, untuk pelajar sekolah menengah, insya-Allah aplikasikan kaedah sama. Maksudnya setiap hari kena berlatih. Namun apakah kaedahnya, saya akan kongsikan nanti insya-Allah pada video-video akan datang. So semoga bermanfaat. Jadi tuan-tuan dan puan, ibu bapa, guru-guru sekalian, semoga perkongsian video yang ringkas ini memberi manfaat kepada anda. Berjumpa lagi pada masa akan datang. Assalamualaikum.